Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam sejahtera kepada yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Elvin Aminin bin Muhammad Saleh yang bersama kita untuk bacaan Yasin, doa dan kisah dari Al-Quran. Yang berusaha Puan Rosniati Mansur bersama dengan tim Gemanu Iman yang menyediakan platform kita pada pagi ini. Yang dirahmati, lagi dikasihi seluruh pencinta ilmu, muslimin muslimat yang sudi mengimarahkan kuliah subuh pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah limpahkan kita taufik, hidayah, petunjuk dan inayahnya dan perhimpunan kita diredai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan ahli keluarga baginda. Bagi meneruskan kuliah kita, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Bisiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan berada di halaqah ilmu pada pagi ini, dipayungi oleh para malaikat insya-Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terus panjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan menganugerahkan kesembuhan penawarnya kepada mereka yang diuji. Syafakallah syifaan ajilan untuk Fadilah binti Zakaria, Muhammad Zari Idlan bin Abu Nadir, Anwar bin Basri, Nur Hidayah binti Yahya, Syafiqah Azlin Ismail, Faridah Rahman, Siti Hadijah Muhammad, Fatimah Abdul Karim, Salih Farhan bin Muhammad Jufri, Nurul Jannah binti Aziz, Salwa binti Abdul Wahab, Juminah binti Masrum, Muhammad Yaakob bin Masrum, Sakinah binti Stanib, Sariyati binti Stanib, Muzailah Mustafa, Nur Aini Khalid, Nur Maslika binti Din, Haryati Zainuddin, Hasnah binti Umar, Faizal Rikmal Azamin, Sharifah Siti Nur binti Said Mak Zain, pejuang-pejuang talisemia, Yasmin binti Abu Hanifah, Muhammad Ali bin Muhammad Azmil, Zakiyah Zuhro, Sarina Sofia, Salamiah Ahmadiyah, Jani Jamari, Sadli Haji Mukti, Fauziah Sudin, Ainur Yusnita Muhammad Faik, Maziah binti Adnan, Cik Muji bin Cik Noh, Hajah Sulimah binti Haji Sukaimi, Muhammad Amir bin Syafi'i, Mazura binti Makhtar, Suriah binti Zaid, Jamilah binti Maulan, Bariyah Ainul binti Johari, Hajah Ishaq bin Haji Osman, Halijah binti Sulaiman, Nur Fahana Yaakob, Hashim Zakaria, Hajah Sirang Tobari, Hajah Masitah binti Arsyad, Haji Abdul Wahid bin Ramin, Salma Haji Abdul Qadir, Raihan bin Ibrahim, Mazlita binti Sa'ad, Indun binti Muhammad Arif, Jamiah binti Rahmat, Wan Najibah binti Ibrahim, Wan Nuriyah binti Wan Abdul Majid, Hajah Mai'itah binti Yid, Faizal Iqmal Azamin, Nur Firasyah Fafa binti Haji Muhammad Fauzi, Mustafa binti Besir, Muhammad Mukmin Munsif bin Muhammad Syafiq, Hasni K. Ismail, dan juga kita doakan kepada semua yang tersenarai, ada sebanyak 220 orang
Mudah-mudahan Allah berikan syifa yang sempurna. Kepada yang hadir hari ini juga mungkin ada yang diuji dengan pelbagai penyakit. Mudah-mudahan dengan beradanya di kuliah bersama Ustaz membaca kalamullah dan kita berdoa, mudah-mudahan Allah berikan syifa dan penawarnya kepada kita, insya-Allah. Majlis kita diteruskan tanpa melengahkan masa. Dipersilakan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Elin Aminin bin Muhammad Saleh untuk memimpin bacaan Yasin, doa dan kisah dari Al-Quran. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun wa nusalli wa nusallimu 'ala habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'ah. Ya Allah, kurniakan kami pada pagi ini ilmu yang bermanfaat. Asbahna ala fitratil Islam. Ya Allah, kami memulakan pagi hari kami ini dengan fitrah kami berada dalam agama Islam. Alhamdulillah. Wa kalimatil ikhlas. Kami berpagi-pagian dengan kalimah ikhlas, yakni kalimah la ilaha illallah. Wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan kami berpagi-pagian menganut, mengikut, memeluk, berpegang teguh dengan agama yang sama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati abina Ibrahim hanifa. Kami juga mengikut agama pegangan Nabi Ibrahim. Walau karihal musyrikun, sekalipun orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang munafik tidak menyukainya. Alhamdulillah. Apa khabar semua? Sehat? Ceria-ceria selalu. Mudah-mudahan semuanya sihat walafiat. Saya nampak tadi ada maklumat sikit di ruang mesej terpandang tadi. Ada satu mesej daripada Hajjah Hairul Harun. Mohon doakan Ustaz Mustawif saya, Lieutenant Colonel Ustaz Jabbar dari ATM. Angkatan Tentera rasanya ni. Yang akan menjalani operation bypassnya hari ini. Agar Allah mudahkan setiap urusan operationnya, sembuh segera. Lieutenant Colonel Ustaz Jabbar. Syafahullah, syafahullah. Semoga Allah berikan kesembuhan dan insya-Allah pagi ini kita doakan juga yang nama telah disebutkan tadi. Ada yang melakukan operation, rawatan dan sebagainya. Semoga diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insya-Allah. Marilah sama-sama kita ikhlaskan hati kita pada pagi ini lillahi taala. Kerana Allah, kita baca kerana Allah, kita ikuti kerana Allah, kita mendengar kerana Allah dan kita fokus. Orang kalau tengah sibuk bercinta, dapat surat cinta, dia dah tak peduli apa, dia sedang nak tatap dan nak baca apakah berita yang sampai. Orang yang kalau kerinduan anak, tiba-tiba dapat telegram. Zaman dulu-dulu ni, tiba-tiba dapat posto sampai, maka dia sangat excited. Dia tak peduli apa, dia akan lari untuk dapatkan maklumat, berita apa yang nak disampaikan. Orang kalau menunggu-nunggu dapat peluang masuk universiti atau dapat peluang pergi haji, dia akan menunggu-nunggulah. Jadi kita pula sedang menunggu-nunggu apakah yang Allah nak berikan kemakbulan doa untuk kita. Maka kita fokus pada bacaan surah Yasin kita pada pagi ini. Itu menunjukkan kita bersungguh-sungguh. Itu menunjukkan kita berinisiatif untuk memberikan tumpuan sepenuhnya. Semakin baik kita menumpukan urusan kita dengan Allah, khusyuk kita ajar dan kita didik diri kita bermula daripada perkara kecil-kecil. Maknanya tentang, bukan memperkecilkan, bukan. Daripada tentang baca Quran, macam mana cara kita buat persiapan. Daripada zikir, cara mana kita memberikan tumpuan. Mudah-mudahan membantu untuk kita lebih baik
dalam urusan solat kita ketika di dalam solat. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون.
وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين
وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون
وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله أستغفر الله العظيم الذي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا الله لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ربنا لك الحمد يا ربنا لك الشكر يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد إمام المتقين سيد الأنبياء والمرسلين طه الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم
وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang menciptakan langit dan bumi. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah pencipta petang dan pagi. Ya Allah, Engkaulah pencipta siang dan malam. Ya Allah, tidak ada satu zarah pun yang bergerak melainkan semuanya dengan kekuasaan-Mu. Ya Allah, tidak ada sesuatu yang terlepas dari kekuasaan-Mu. Ya Allah, semua makhluk tunduk kepada kekuasaan-Mu. Ya Allah, semuanya berada dalam kerajaan-Mu. Ya Allah, bagi-Mu segala puji-pujian sebagaimana yang layak dengan kebesaran-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami ucapkan syukur dan terima kasih. Pada pagi ini Engkau berikan kami nafas, pagi ini Engkau masih berikan kami nyawa. Pagi ini Engkau berikan kami kemampuan untuk menunaikan kewajipan fardu subuh. Pada pagi ini Engkau perkenankan taufikkan kepada kami untuk membuka Al-Quran. Engkau berikan kemampuan kepada kami untuk menuturkan, melafazkan, menyebutkan dan membacakan ayat Al-Quran. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Pagi ini Kau perkenankan kami untuk selawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dapat merasakan betapa indahnya pagi kami dengan bacaan Al-Quran. Kami dapat nikmati ya Allah, walaupun keadaan kesihatan kami tidak seperti mana satu ketika dahulu. Namun nikmat dan kelazatannya jauh lebih besar apabila kami dapat memulakan hari dengan membaca ayat-Mu ya Allah. Tenangnya hati kami ya Allah, luasnya fikiran kami ya Allah, lembutnya hati kami ya Allah. Semua ini adalah kurniaan nikmat yang besar daripada-Mu ya Allah. Kami ucapkan syukur dan terima kasih. Lakal hamdu, bagimu puji-pujian ya Allah. Lakal hamdu wa lakal syukru, bagimu puji-pujian, bagimu ya Allah kesyukuran. Tanpa nikmat yang Kau beri, kami tidak tahu pagi ini apa yang kami lihat, apa yang kami pandang, apa yang dapat kami buat, apa yang kami baca. Alhamdulillah bila dapat membaca Al-Quran, lisan kami sekurang-kurangnya dalam tempoh ini terjaga daripada perkataan yang sia-sia. Bila dapat nikmat mata kami cerah melihat Al-Quran, sekurang-kurangnya mata kami untuk masa ini terpelihara daripada melihat perkara yang dosa. Pada ketika ini Engkau dudukkan kami bersama kawan-kawan, bersama sahabat dan kenalan di platform Gema Nur Iman. Sekurang-kurangnya kami terselamat daripada duduk di tempat-tempat yang tidak berfaedah pada awal hari ini. Terima kasih syukur ya Allah. Namun dalam nikmat yang Engkau berikan kepada kami ini, ada sebahagian kenalan kami, keluarga kami, kawan-kawan kami yang tidak dapat merasakan seperti mana kami kerana mereka terhalang dengan kesakitan, mereka terhalang dengan penyakit, mereka terhalang dengan ujian berbentuk kesihatan mereka. Kami merayu kepada-Mu ya Allah dengan berkah waktu duha, dengan berkah Al-Quran, dengan keberkatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalah kiranya Engkau berikanlah kesembuhan untuk mereka, berikanlah afiat kepada mereka, berikanlah kesihatan kepada mereka ya Allah, agar mereka dapat suatu hari nanti dapat kembali bersama-sama dengan kami membaca Al-Quran, mendengarkan kisah pengajaran kandungan ayat di dalam Al-Quran ini. Mudah-mudahan mereka dapat menambah ketaatan dan amal soleh. Kami menyerahkan urusan mereka kepada-Mu ya Allah. Kami bukan menyuruh, kami juga bukan memerintah. Kami hanya meminta, merayu dan memohon agar Engkau kabulkanlah doa kami untuk mereka. Kerana kami mengenali mereka, kami mengasihani mereka. Dan kami bersaksi mereka yang sedang diuji sakit ini juga inginkan kesihatan. Dan mereka inginkan kesihatan juga untuk tujuan ketaatan. Perkenankanlah doa kami semua ya Allah. Perkenankanlah doa kami untuk orang-orang yang kami ingat di dalam hati kami ini ya Allah. Kami serahkan urusannya kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. اللهم صل على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang baru sahaja berada di talian kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustaz. Alhamdulillah. Pagi, Selamat Ustaz. pagi kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah, terasa semangat berkobar-kobar pada pagi ni. Handsome Ustaz hari ni. Alhamdulillah, syukur, Alhamdulillah. Oh hari ni ya? Semalam macam mana? Semalam pula, kemarin. Hari ni Syukur, baju merah ceria. Alhamdulillah, syukur. Ustaz sentiasa Alhamdulillah. handsome lah. Mudah-mudahan ya Keturunan Allah. Nabi Yusuf ah. Masya Allah, tak tahu ni, belum cek, belum semak lagi, tak tahu. Wallahu alam. Semoga semuanya sihat. Muda. Ni InsyaAllah. cicit dan berapa tu Ustaz? Apa? Soalan penting tu. Allahu Akbar. Itulah kita syukur pagi ni Allah beri nikmat banyak pada kita ya Allah. Tapi itulah, jangan sampai rasa bosan memuji Allah. Jangan sampai rasa ada jemu nak mengucapkan syukur. Jangan rasa macam letih lah nak ucap Alhamdulillah. Biar Allah kuatkan lagi semangat kita. Kita selalu sebut Alhamdulillah, syukur. Ya Allah, nikmat kau beri. Aku tengok orang sakit, aku dapat jalan. Aku tengok orang terbaring, aku masih dapat mendengar. Aku tengok orang tak mampu buat apa-apa, aku dapat membaca. Semua, ya memang. Sumayah apa khabar Ustaz? Sumayah apa pagi tadi mungkin tonsil dia ada sedikit menunjukkan kebimbangan. Jadi malam tadi tu panas dia agak naik sikit. Jadi saya baru lelap dalam 1 jam. Saya terdengar dia nangis, saya pun bangun lah lebih kurang pukul 1 gitu. Dan melayankan dia tu sampai pukul lebih kurang pukul 3.30 gitulah. 3.30 pagi lah. Ya biasalah budak lah, adalah macam-macam. Sampai 3.30 tu saya terlelap sekejap. Lepas tu subuh bangun, mandikan, settlekan anak saya lagi 4 orang. Selesaikan apa semua, berdezup. Terus saya duduk sini. Jadi isteri saya bantu hantar ke sekolah pagi ni. Sumayah ni sekarang ada sebelah saya. Itu cerita dia lah. Alhamdulillah, macam itulah kita. Anak tengah naik ni, berlari-lari dulu, bergebuk-gebuk dulu. Kadang-kadang tidur pun baru sejam 2 je, dah. Tapi itulah, circle kehidupan kita macam tu juga. Alhamdulillah. Hormat Syukur. Ustaz. Ya, betul lah. Masing-masing dalam hati. Dulu 20-30 tahun dulu aku pun gitu juga. Contohnya. Dia kata, Ustaz baru rasa. Tahniah ucapkan kepada Ustaz kerana dapat merasa apa yang kami telah rasa. Syukur, Alhamdulillah. Biasalah itu ujian. Kadang nak jadi pahala untuk bapaknya, kadang nak jadi pahala untuk maknya. Macam itulah. Dan kita Pusingan hidup Ustaz. Betul, pusingan hidup. Dan kita syukur dulu, sekarang ni dalam berebut-rebut kelang kabut, telefonnya ada. Dalam berebut-rebut kelang kabut, WhatsAppnya ada. Dalam berebut kelang kabut, hospitalnya tekan minyak dah boleh sampai. Zaman dulu agaknya macam mana orang tua kalau menghadapi anak-anak kalau tak sihat. Anak menangis, obatnya jauh, kliniknya tak tahu macam mana nak gerak, kenderaannya apa. Dan fikir balik semula, yang dah ada sekarang ni dah syukur sangat lah. Memang penat, memang letih, memang mata kadang ngantuk. Tapi bandingkan dengan keadaan orang lain, suatu ketika dulu, Allahu Akbar. Rasanya dah banyak sangat kelonggaran. Dah banyak sangat Dulu mudah. kampung saya kan Ustaz, kalau nak bersalin, diorang akan kandar masuk dalam kain, kandar ramai-ramai ke hospital Ustaz. Masya Allah, ya Allah. Macam Saya kandar tak- mayat tu Ustaz. Macam tu macam nak kandar bawa kan jenazah. tu. Nak buat ke hospital tu, masuk ke dalam kain sarung, diangkat ramai-ramai dengan buluh. Masya Allah. Saya tak pernah pula diangkat gitu.
Abang nak bersalin Ustaz. Oh, nak bersalin. Nak bersalin. Lupa pula saya tak pernah bersalin. Ha. Sampai macam tu agaknya orang yang dibawa tu apa perasaan dia Dia dah tak fikir dah masa tu aku dah nak terbersalin dah ni. Tapi kita tak pernah pula bersalin, orang letak dalam tutup gitu. Selubungkan dengan selimut gitu, hadangkan. Lepas tu angkat ramai-ramai. Ya Allah, tak pernah kita rasa gitu kita sadar-sadar, yelah. Memang itulah orang kata, kalau kita lihat kepada sesuatu yang lebih rendah daripada apa yang kita ada ni, syukur kita akan semakin besar. Itulah pagi ni. Soalan saya pada pagi ni. Ni kira macam teki-teka. Bukan teka-teki, teki-teka. Teki-teka. Teki-teka saya ialah, petang semalam, siapa yang ada lah. Petang semalam, saya ada sebut tentang bab solat. Dalam bab solat, saya ada tersebut bab tahiyat. Dalam bab tahiyat, saya ada sebut bab tasydid. Bacaan tahiyat tu ada tasydid. Tasydid maknanya tempat bersabdu. Ada berapa tempat sabdu dalam tahiyat yang saya sebut semalam tu? Ingat? 21 Ustaz. Alamak. Aduh, lajunya jawab. Ada berapa? Ingat? 21 insyaAllah. Ya. Semalam lah, siapa yang adalah semalam mungkin kebanyakannya ada urusan kerja, urusan apa. Semalam tu ceritanya ada 21. Uish, boleh ingat bahaya juga ni kalau setiap satu diingat ni. Kena catat salam insyaAllah. Oh, kena catat. Baik. Kalau ingat semua selalu pun risau juga takut tersalah cakap ke saya ke. Orang ingat, bahaya betul. Baik, Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Maka pada pagi ni kita nak tengok sikit apa sambungan daripada ayat-ayat Nabi Ibrahim tentang korban semalam tu. Nabi Ibrahim korban tu. Kita nak kepada berikutnya. Cara waktu niat yang kedua yang boleh dilakukan. Semalam kita dah cerita kalau niat korban tu, bila kita boleh buat, semalam kita dah cerita ni, masa nak serahkan haiwan kepada tukang sembelih, masa asingkan haiwan boleh, ketika kita nak sembelih, ketika haiwan korban sedang nak disembelih, boleh. Dan hari ni kita nak tengok, dan saya sebut semalam, boleh juga ketika pembelian voucher, bila voucher korban tu kita dah bayar, bawa duit, borang dia dah isi, serahkan tu, masa tu pun kita boleh niat. Baik, ceritanya, kalau wakil melakukan niat, ni cara kedua. Bukan pengkorban niat sendiri. Maknanya kalau saya buat korban, bukan saya niat sendiri. Tapi saya wakilkan. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam Tuan Haji. Ini duitnya. Yang pertama saya wakilkan Tuan Haji untuk membelikan binatang korban. Yang kedua saya wakilkan Tuan Haji untuk penyembelihan binatang korban. Dan yang ketiga saya wakilkan kepada Tuan Haji untuk Tuan Haji niatkan bagi pihak saya ketika korban dilaksanakan. Contohlah. Oleh kerana, kata pengarang ni, oleh kerana korban ni ialah ibadah maliyah. Apa maliyah ni? Maliyah ni bukan nama orang. Maliyah ni maknanya harta. Bismillah. Mal tu harta. Ibadah maliyah maknanya ibadah yang berbentuk harta. Kita bayar duit ataupun kita korbankan binatang korban yang kita dah pelihara kan. Itu kan semua harta kita, kepunyaan kita. Maka oleh kerana dia ibadah maliyah berbentuk jenis harta, maka harus boleh peserta korban ni, pengkorban ni wakilkan kepada orang lain berniat bagi pihaknya. Tapi tak boleh sendiri automatik gitu aja, kena wakilkan. Wakilkan ni dalam bahasa Arab dipanggil perkataan taukil. Taukil tu sebelah tu, T-A-W-K-I-L, taukil. Taukil ni contohnya ginilah. Saya ada kedai runcit. Sebelah saya ada kedai goreng pisang goreng. Satu ketika saya pergi bilik air, pergi tandas.
tiba-tiba ada customer datang, dia nak beli kat kedai roncit saya. Kawan saya yang jual pisang goreng kedai sebelah ni, dia tak boleh tolong jualkan barangan dekat kedai roncit saya. Kalau dia buat, hukum jual beli tu tak sah. Jadi dia tak boleh, encik, orang kedai ni mana? Tak apalah, ambil lah mana dulu, nanti duitnya bayar kat saya, nanti saya bagikan. Tak boleh, dia tak boleh jualkan, tak boleh. Sebab ini berkaitan harta. Kalau dia nak jual beli, dia mesti taukil. Taukil tu maknanya apa? Sebelum saya pergi ke bilik air, saya cakap dengan kawan saya pula, babe, bro, kau tolong aku sikit. Dia tanya, kau nak minta tolong apa? Aku ni nak ke tandas. Kalau buang kecil kejap, aku tengah sakit perut ni, takut lama. Dia kata, habis kau nak minta tolong apa? Minta tolong aku buang air besar kan? Tak adalah, aku buang air besar sendiri. Aku buang air besar sendiri. Aku nak minta tolong. Kalau ada orang datang sini, dia nak beli barang, kau tolong ambil lah kalau duit mana. Tapi harga kau ikut je pada kat tengah barang ni, okey. Yang dah tertulis tu, itulah harga dia. Itu nama dia apa? Taukil. Saya harta kedai tu harta saya. Saya wakilkan kepada dia, dia tolong jualkan untuk tempoh saya pergi ke tandas tu. Contoh. Baru sah. Jadi oleh kerana korban ni ibadah maliyah, niat tu boleh kita wakilkan. Contoh, saya cakap, Pak Haji, saya nanti masa raya haji ni, mungkin saya ni pergi luar negara sebab nak tengok anak saya convocation dekat Australia. Tahu? Australia. Bukan Australia. Australia. Contohlah, tak ada negara nama Australia ni. Konon saja Australia. Saya nak pergi Australia. Jadi, saya wakilkan kepada Tuan Haji untuk niatkan bagi pihak saya ketika penyembelihan nanti tu. Boleh? Boleh, Tuan Haji? Oh, boleh. Tak ada masalah. Itu nama dia taukil. Kena buatlah kalau kita tak niat sendiri lah. Tapi kalau saya nak niat sendiri, Ustaz, niat sendirilah. Tak payah wakil-wakil. Ni contoh, boleh. Salah satu daripada yang semalam, kemarin, campur yang pagi ni. Okey. Taukil niat ni, mewakilkan niat ni boleh berlaku seperti mana berikut. Bawah ni. Contoh, peserta saya mewakilkan kepada tukang sembelih berniat bagi pihak saya ketika sembelih. Contoh saya tanya, Pak Haji, nanti siapa sembelih? Dia kata, Tuan, Haji Karim sembelih. Haji Karim, Ji, sini sekejap, Ji. Haji, nanti Haji tolong niatkan bagi pihak saya. Mana masa nak sembelih tu? Boleh. Tuliskan nama situ. Ini nama saya, niatkan bagi pihak saya. Saya lembu nombor 4. Dia pula tanya saya. Dia kata, Tuan Haji ni lembu ke? Saya bukan. Saya ada dekat nama lembu nombor 4. Bukan saya lembu. Saya ingatkan awak lembu, kata dia. Contoh. Contoh. Jadi dia niatkan nanti. Atau yang kedua, tengok ni, contoh. Peserta saya wakilkan satu orang untuk berniat bagi pihaknya ketika wakil itu menyerahkan haiwan kepada tukang sembelih. Saya tanya, siapa sembelih nanti? Dia kata, Pak Haji Karim. Pak Haji Karim mana? Pak Haji Karim dia duduk keluang. Nanti dia datang. Okey. Saya wakilkan Haji je lah. Haji Osman tadi. Saya wakilkan Haji lah untuk niatkan bagi pihak saya. Nanti Haji Karim datang je, tukang sembelih, masa dia nak sembelih, Haji niatkan bagi pihak saya, boleh? Saya wakilkan kepada Tuan Haji Osman untuk niatkan bagi pihak saya ketika mana Haji Osman nanti serahkan binatang tu kepada tukang sembelih. Senang ke mudah ni? Nak tanya dulu ni. Senang ke? Mudah, tak adalah susah mana kan. Cuma nak tahu kena buat aja. Cerita dia. Tak adalah macam apa orang Jawa sebut complicated. Tak adalah leceh-leceh sangat. Simple je. Okey. Kemudian, jika tidak berlaku langsung niat. Nampak ni? Tidak berlaku tu maknanya tak ada niat lah. Jika tak buat lah, senang ceritalah. Tak ada niat langsung. Main beli bayar gitu aja. Tak ada niat, tak ada apa. Tak ada. Tak ada niat dalam mana-mana salah satu keadaan yang dinyatakan dekat atas tadi. Kat atas tu maknanya dengan tadi itulah yang salah satu. Daripada 5, 6 ni cara ni.
maka ibadah korban itu dikira sebagai tidak sah, dan sembelihan yang dia buat tu, agihan yang daging yang dia buat tu, statusnya tidak dikira sebagai korban. Dikira sebagai apa tu? Sedekah biasa. Boleh makan? Makan boleh, tak masalah. Cuma sayanglah tak dapat pahala korban ni besar. Khas di hari raya Idul Adha dan hari-hari Tasyrik. Ada tambahan sikit ni? Syekh Zaini Dahlan rahimahullah pernah ditanya berkaitan adat sebahagian orang yang menghantar wang ke negara lain untuk dibeli haiwan disembelih di sana. Ada tak sekarang? Kemboja ada? Banyak Yaman ada? Syria ada? Ada Ustaz. Oh ada. Baik. Tahun depan nanti saya nak ajaklah Gema Nuriman buat korban dengan saya. Saya nak buat korban kat mana tahun depan ada rezeki. Kashmir. Oh nak pergi Kashmir. Tapi saya buat dalam negara lah kalau saya buat. Dah lama saya tak urus pasal korban ni. Sejak Covid ni tak dibat lagi. Tahun ni ada juga yang ajak sama-sama buat tapi saya agak sibuk sikit. Tengoklah tahun depan ada rezeki. Mudah-mudahan nanti kita buat korban lah. Maknanya siapa yang memang dia nak buat korban tapi dia tak kisah pasal daging lah. Maknanya jauh tapi boleh kita nak bagi pada kumpulan sasaran. Kita nak target dulu mana kumpulan sasaran yang kita nak bagi daging tu. Terutama kawasan-kawasan yang perlu tu. Jadi kita promotekan lah insyaAllah. Doakan saya dapat jumpa fakir miskin sebanyak mungkin. Kita dah tahu kumpulan sasaran macam mana. Lepas tu kita dah tahu dah. Kalau kita buat ni korban, pastikan dia orang dapat rasa paling kurang hari raya korban ni ada korban. Tu kita promote je lah. Berapa ekor yang ada, kita hantar. Orang lain yang berkorban ni insyaAllah lah. Setakat nak cari daging baru. Besok pun ada, boleh ada. Adalah kemampuan, orang kata bukanlah kaya sangat. Tapi boleh cari, boleh apa. Tapi kadang orang fakir, orang miskin, dia yalah tak mampu. Dia ada, kita berilah yang terbaik ya. Okey, baik. Sekarang, buat korban luar negara ni macam mana? Tengok tu. Jawapan Syekh ialah, beliau menukilkan jawapan Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi, harus, boleh saja. Tapi dengan cara apa? Kita wakilkan orang lain untuk beli haiwan. Kita kata, saya wakilkan Tuan Haji untuk beli binatang korban. Untuk sembelihan korban ataupun sembelihan akikah di negeri luar. Akikah kat mana ke? Sebagaimana yang disebut secara umum oleh ulama-ulama Syafi'iyah. Ulama dalam mazhab Syafi'i. Mereka menyatakan, ulama dalam mazhab Syafi'i menyatakan secara jelas bahawa boleh saja wakilkan sesiapa yang sah sembelihannya untuk menyembelih bagi pihak kita. Jadi kalau semua kita kena pastikanlah orang yang urus tu mesti dia ada dua sifat. Sifat yang pertama adalah al-amin, amanah. Bukan scammer, bukan tipu, bukan Yelah maknanya tak jujurlah dengan pembayaran dan sebagainya. Dia mesti orang yang amanah. Pada masa yang sama, penting juga kita cari orang yang kita nak wakilkan dia buat urusan ni adalah orang yang faqih. Faqih ni bukan maknanya dia betul-betul pakar ahli fiqh, tak. Maknanya dia tahu tentang bab yang berkaitan dengan korban akikah ni. Supaya dia tahu, dia akan ambil perwakilan, taukil tu dari kita. Dia kata, Puan Hajar wakilkan kepada saya. Dia kata, ya, saya wakilkan kepada Encik untuk pembelian daging binatang korban. Dan saya wakilkan kepada Encik untuk sembelihan, urusan sembelih, penyembelihan korban. Dan saya wakilkan juga kepada Encik untuk niat ibadah korban atas nama saya. 3 dia cakap gitu. Maknanya orang yang ngurus ni, dia ambil berat lah tentang perkara yang berkaitan dengan sah tak sah korban ni. Kalau fakih saja tapi tak amanah, masalah juga. Semua lengkap dengan borang, dengan akad, dengan apa. Tapi duit hilang juga.
Kalau amanah, duit semua jaga, tapi tak dibuat ikut yang sebenar dia punya hukum hakam, pun kesian juga. Jadi dua-dua sudut tu penting lah. Boleh? Dua-dua sudut tu penting. Cuma jangan tanya saya lah Ustaz. Yang mana satu kalau buat luar negara yang betul-betul, saya pun tak tahu. Yang mana satu sebab kita tak kenal, tak tahu. Tahun lepas ada kawan saya seorang, nama dia Ustaz Bashir. Dia buat korban Kashmir. Oleh kerana Ustaz Bashir ni saya kenal. Saya tahu dia buat dengan orangnya macam mana, zaman mudanya macam mana. Dan dia pula sekarang rezeki dia junior saya. Sekarang pula rezekinya dia dah jadi ahli lembaga pengarah YADIM, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia. Padahal junior saya tu. Orangnya pun tahu hukum hakam. Pada masa yang sama dia ni ada keturunan India, boleh cakap Malayalam, selalu pergi India, talaki hadis kat sana. Dan dia buat korban tu di sana, Kashmir, dan dia cari tempat orang miskin. Kalau yang tahun lepas dia ada buat macam tu, saya tolong promote ajalah supaya orang kontak dia. Siapa nak buat korban luar negara, saya kata berhubung terus dengan orang ni. Sebab yang pertama saya tahu dia insya-Allah orangnya amanah. Yang kedua kita tahu insya-Allah orangnya dia tahu hukum hakam tu untuk pastikan mengikut aturan syarak tu dia tahu. Macam mana wakilkan ke apa ke duitnya macam mana nak dia adjust, akad yang jelas macam mana. Macam itulah. Sebab kita kenal. Tapi kalau yang saya tak kenal memang tak tahulah. Mudah-mudahan kita kenal dan kita tahu. Tapi pengetahuan kita pun penting juga. Sekurang-kurangnya bila kita ada pengetahuan ni, kita dapat membuat penilaian ketika nak memilih kalau kita berhasrat untuk buat korban di luar negara. Kecuali kalau kita pergi sana. Itu lain lah. Baik Kemudian, ini contoh lain. Sah berwasiat supaya dibeli binatang disembelih sebagai korban dan akikah. Okey saja. Menyaksikan, lihat binatang ketika disembelih, hukum dia apa? Jadi buat dekat luar negara, kita tak tengok. Kalaupun dia tak hantar video ke, dia tak hantar gambar ke apa ke, kita faham. Tak ada masalah sebenarnya. Bukan soal hantar tak hantar video. Hantar bagus, teknikalnya lebih senang kita nampak. Ataupun dia buat live. Masa dia buat tu, dia buat live kat Facebook. Kita yang buat korban ni semua tengok. Daripada satu ekor ke satu ekor. Satu ekor ke satu ekor. Dia buat live kan kat Facebook contohnya. Perasan dulu ada yang buat gitu. Luar negara, dapat internet, handphone pun data apa semua cukup. Dia buat live. Okey, lembu pertama, tengok ni sama ramai. Tuan-tuan tengok kawasan kampung sini, apa keperluan mereka gini-gini. Kita mau tengok, Allah, perlulah korban kat situ. Zahir physical facilities yang ada dekat kampung tu menunjukkan bahawa keperluan tu ada secara umum lah. Jadi kita tengok yang siapa penerima-penerima dia. Dia tengok dia satu. Okey, ni nampak tuan-tuan, nampak sebaris tu semua lembu-lembu yang ada. Okey, kita pergi dulu kepada lembu nombor 1. Ada seorang ambil kamera. Okey, lembu nombor 1. Tuan-tuan tengok dalam senarai saya ada 10. Ada 10 keping kertas. Maknanya ada 10 ekor pada pagi ni. Contohlah. Okey, yang pertama ni adalah tengok tu, tunjuk. Tu lembu yang pertama. Kita akan bergerak ke sana dan akan tombangkan seluruh 10 lembu ni. Contohnya lagi itulah. Boleh saja. Tapi nak menyaksikan, datang tengok binatang korban tu, hukum dia sunnah. Bukanlah wajib. Tapi kalau kita dah dekat dengan tapak tempat penyembelihan tu, lebih bagus datang tengoklah. Lebih bagus kita datang menyaksikannya. Darah tumpah, jatuh ke tanah, belum sempat jatuh ke tanah, jatuh je jejak ke tanah. InsyaAllah dosa diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam kita nak buat korban kat luar negara, kita kena pastikan dulu yang taman kita jangan langsung tak ada buat lah. Kawasan kita jangan sampai langsung tak ada buat lah. Semua dekat orang taman kita semua buat kat luar negara. Jangan sampai macam tu lah. Tapi kita berilah laluan orang yang buat luar negara ni, mungkin dia nak buat korban tapi dekat luar negara tu lebih dia mampu. Satu bahagian 450 lebih dia mampu. Kita kalau kata ada kemampuan untuk ambil yang 900 satu bahagian, kita buatlah kat negara kita. Hidupkan syiar korban di negara kita ni. Dengan catatan, tengok bawah ni, sekiranya ibadah korban dibuat di luar negara dan pada masa yang sama mengakibatkan
syiar korban tak ada di negara sendiri. Kalau dia buat luar negara tapi kat taman dia ada juga buat, okey saja. Kalau dia buat kat luar negara tapi kat kampung dia ada je buat, tak ada masalah. Ada juga tu 10, 15 ekor, 4 ekor, 8 ekor. Boleh saja. Yang bahaya tu buat dekat luar negara tapi dekat tempat kita sendiri langsung tak ada. Tempat kita sendiri tu maknanya taman ke, kampung ke, kawasan komuniti kita lah. Ketika itu maka melakukan korban di negara kita adalah lebih afdal dan utama. Lebih afdal kita buat dekat negara kita. Mesti pastikan hidupkan syiar melaksanakan ibadah korban di tempat kita sendiri dulu. Tapi tanpa menyalahkan atau menghalang kalau orang nak buat di luar negara. Biasanya orang buat di luar negara sebab apa dia pilih luar negara? Bismillah. Murah Ustaz. Murah. Murah Oh, sebab apa lembu kat sana murah? Murah juga Ustaz. Lepas tu kat Kasihan, kampung kesian. Dia orang Oh. pun memerlukan juga. Memerlukan juga Negara miskin Ustaz. Ya, negara miskin. Ya, dia tak baik, pernah baik. makan daging, hanya setahun sekali. Jadi eloklah kita juga tolong. Betul. Ada betulnya juga tu. Tempat Assalamualaikum kita ni. Ustaz. Nak tumpang tanya. Salam. Ya. Ni kalau macam kita kan memang kita buat di sini. Lepas tu kita nak cari dalam bahagian kita kena cari juga pakai miskin sekurangnya 2-3 orang. Tapi masalah di kita ni macam makcik ni katalah kat Felda ni 10 hektar seorang semua dapat ribu-ribu. Macam mana memang. Ustaz? Kita Orang nak kat agih Felda ke tu ya semua. Allah. Nak cari orang miskin kat Felda tu susah sikit. Itulah. Itu kita fikir lepas tu pernah masuk, kita kena urus. Katalah seekor lembu 7 orang tu yang dia orang lapar je, buang perut, buang tai kan. Lepas tu kita yang nak kena bagi-bagi pula. Bungkus-bungkus Kita kan. dah tak larat dah tua-tua ni kan. Masya Suami Allah. pun tak larat tu. Itu yang kita bukan kira mahal, murah keluar tu. Kita rasa betul yang ada sekarang kita kata di sana susah kan. Jadi kita rasa kita dah tak larat nak bantu. Tolong nak betul. Lepas tu nak agih pula, nak pergi hantar ke orang, nak bagi-bagi. Tapi semua, katalah contoh ya tempat saya baru ni dekat Bilut tu, sampai 11 ekor. Dekat Bilut tu? Itu peneroka paling awal tu? Kampung lah, kampung saya. Tapi dekat saya pun, taman saya pun, semuanya orang lot-lot lah kiranya kan. Orang peneroka juga kat sini. Itulah masalah yang kita pilih kat luar tu. Tapi sesekali kita ambil lah juga bahagian. Tapi kita serah semualah kat orang. Kita nak tahu tak daya, tak larat. Dan nak agih-agih. Tak larat. Tu je lah. Nak mesti kena bagi Ustaz kan? Sebab dengar ceramah-ceramah lain, sikit pun mesti kena bagi. Cari pakai miskin. Betul. Tepat tu. Okay. Jadi, masa sebelum pelaksanaan korban di tempat kita ni, kalau kita ada terlibat dengan helwa, hal ehwal wanita kat tempat kita ke apa ke, kita beri cadangan kepada pengerusi ke setiausaha jawatan kuasa korban ni, kalau ada buat korban lah, supaya panggil beberapa orang, 1-2 orang anak muda. Kan biasa kan kadang masjid dia ada biro rakan muda, biro dakwah ke apa kan, dia punya istilah dia. Cakap panggil lah 1 orang anak muda, orang tempatan ke orang kampung ni. Nanti masa pelaksanaan ibadah korban sedang berlangsung, teknikal dia macam mana? Katalah suatu budak tu nama dia Ameng. Ameng, engkau tengok nanti kita akan korban dalam 10 ekor lembu. Kambing tahun ni tak ada. Jadi 10 ekor lembu ni, kau nampak tak ni satu tong besar, ni tong sampah tapi tong sampah baru ni. Okey. Pak Haji dah sediakan plastik ada 10, plastik hitam kecil. Plastik ni kuat ni. Dia tebal sikit. Jadi Pak Haji dah letak nombor, label nombor dekat plastik tu. Plastik 1 nombor 1, plastik 2 nombor 2, semua sekali ada 10 plastik. Baik, kerja kau, Ameng, kau nampak lembu pertama tombang, lembu pertama mula dibelah, lembu pertama mula lapah saja,
Dia keluarkan daging saja. Tugas engkau ialah kau ambil daging, kau timbang dapat 1 kilo, kau masukkan dalam plastik nombor 1. Lembu 1 masuk dalam plastik nombor 1. Aku nak 1 kilo je. Kau faham, Meng? Faham, Pak Haji? Okey. 1 kilo, kau terus letak dalam tong ni. Tong ni dia akan ada sebelah aku. Aku jalan mana-mana, tong ni diikut aku. Kalau diikut lah. Kalau dia tak nak ikut, aku kena cari kat tong ni. Amin kata, okey Pak Haji. Habis lembu nombor 2, engkau ambil plastik nombor 2, kau pergi 1 kilo. Dia tu tombang aja, sembelih saja. Kau tengok dia orang ramai-ramai ni buka perut saja, dia dah mula belah 4, dia dah mula gantung, dia lapar saja. Engkau ambil 1 kilo, engkau timbang. Gini. Kalau orang tanya, Meng, kenapa engkau ambil daging ni? Kau sebut nama Pak Haji. Nanti Pak Haji daripada jauh, Pak Haji jerit. Pak Haji yang suruh engkau ambil. Nombor 2, masuk plastik nombor 2. Satu plastik je. Nombor 3, kau masuk plastik nombor 3. Aku nak settle terbaring 10 ekor lembu. Ada 10 bungkusan dari lembu yang berbeza mengikut nombor. Dia masuk dalam tong ni. Pak Haji, masuk dalam tong ni Pak Haji nak buat apa? Dalam setiap ekor binatang yang disembelih korban, minimum mesti ada 1 kadar untuk diberikan kepada fakir miskin. Syarat dia, orang yang terima itu dia fakir miskin. Yang dia terima tu syarat kedua adalah daging. Kalau nak tambah limpa, jantung tu semua cerita lain, tak kisah. Tapi daging subjek utama dia. Yang ketiga syaratnya daging tu mesti mentah, bukan masak. Mentah. Dan syarat yang keempat ialah dia mesti dengan kadar sekali makan kenyang. Lebih kurang 1 kati, lebih kurang setengah kati, lebih kurang saya letaklah 700 gram ataupun saya lebih suka 1 kilo lah. 1 kilo lebih sikit lah, senang cerita, 1 kilo lah. Kalau kita nak bagi dia tapi dia miskin gelandangan, kita bagi dia dulu, kemudian dia pula serahkan semula pada kita. Dia kata, Encik bagi saya daging korban, saya syukur, tapi saya ni gelandangan, orang fakir miskin. Dapur pun tak ada. Boleh tak saya ni minta tolong masakkan? Masa tu kita dah serah, dah sah, baru kita tolong masakkan untuk dia. Untuk dia makan. Fakir miskin lah. Jadi dengan catatan, bila 10 bungkusan tu, maknanya apa terjadi kepada 10 ekor lembu yang tadi tu, pengkorban nak makan semua ke, apa ke? Jawapannya, setiap binatang korban yang 10 ekor itu telah dikira sah mendapat pahala ibadah korban oleh para pengkorban yang pesertanya ada tu, kerana telah terlaksana syarat minimum dalam urusan pembahagian daging korban itu, iaitu sekurang-kurangnya ada 1 orang fakir miskin yang menerima daging tersebut. Ini sebenarnya kita belum sampai tajuk ni. Tajuk ni ada kat bawah sikit lagi ni. Tapi insyaAllah nanti hari Isnin kita akan pergi kepada tajuk tu. Nanti saya terangkan sikit, ada 5 cara pembahagian daging korban. Walaupun dekat nota ni dia tunjuk mungkin 3 cara. Tapi dia ada 5 cara. Cuma saya nak pesan, kenapa saya kata perlu orang yang faqih ambil, perlu orang yang tahu untuk uruskan korban ni. Sebab kesihan ialah kalau pengkorban orang yang ikhlas baik, tapi yang menguruskan tak tahu. Contohnya gini, ada satu keluarga 7 orang. Dia nak buat korban. Dia berurusan dengan satu Pak Haji. Saya sebut Pak Haji lah, walaupun bukan dia mesti pergi haji. Namanya gelaran lah hormat Pak Haji. Dia kata, Pak Haji, saya masa hari korban saya tak ada lah. Saya satu keluarga saya ada urusan dekat utara lah. Saya serah pada Haji je lah. Semua bagilah pada orang. Semua saya tak ada nak ambil apa-apa, tak ada. Memang hari korban saya bagi semua sekali, 1 ekor lembu. Pak Haji ni pula, orang yang buat korban tu, dia bagi sedekahkan semua sekali daging korban. Bagus ke tak bagus? Elok ke tak elok? Mulia ke tak mulia? Elok sangatlah. Memang terbaik lah. Tetapi,
Orang yang uruskan ni, dia dah buat korban dekat taman tersebut, kampung tersebut, tiba-tiba dia bahagikan daging-daging korban tu semua kepada orang ramai. Orang yang bukan fakir miskin. Maknanya dia bagi orang taman, orang yang kat rumah dia pun ada makanan, ada ayam, ada ikan, ada daging, ada macam-macam. Jadi kesiannya ialah orang yang berkorban dah niat baik dah nak bagi semua. Yang menguruskan pun bukan jahat. Orang amanah juga, orang baik juga, orang jujur juga, orang soleh juga. Cuma dia tak ada ilmu betapa sebenarnya dalam satu-satu binatang korban, tak kisahlah kambing ke, lembu ke, unta ke, mesti ada sebahagian tu sampai kepada fakir miskin. Lala dia bagi orang ramai, orang tamah dah ramai gitu saja. Maka kesianlah 7 orang yang buat korban tadi dikira sebagai tidak dapat pahala ibadah korban. Tapi dapat pahala sedekah lah. Pahala sedekah, pahala belanja, okey saja. Tapi sayanglah kita tujuan dia memang nak buat korban. Jadi berlanjutan, yang tu tentang pembahagian kita akan masuk nanti cerita dia. Cuma kita nak cerita ni buat korban kat luar negara. Dan penutup kepada perkara ini ialah, kata pengarang ni, terdapat pendapat yang dhaif dalam mazhab Maliki membolehkan korban tu diganti dengan beri wang saja kepada fakir miskin. Tapi kita jangan fatwakanlah, tak pakai pendapat ni. Pendapat ini tidaklah disarankan untuk diamalkan kerana dia boleh melenyapkan syiar ibadah seperti mana yang difatwakan oleh Syekh Hasanain Makhluf. Jadi ada mazhab Maliki, mazhab lain lah luar yang kata ganti je. Kalau tak dapat buat binatang korban, ambil duit, bayar saja bagi pada fakir miskin. Tapi tak sampai maksud yang namanya tujuan ibadah. Kalau bayar-bayar pakai duit ni, luar hari raya korban pun kita boleh lakukan. InsyaAllah, nanti kita akan bincang bermula pada pertemuan kita yang berikut. Macam mana kalau orang dia 3 hari bulan Zulhijjah dapat anak. 3 hari bulan Zulhijjah dapat anak. Maknanya hari yang ke-7 kira-kira 10 Zulhijjah. Dia dapat anak. Dia dapat anak hari 10 Zulhijjah, dia nak kena buat akikah sebab anaknya dah seminggu 7 hari. Pada masa yang sama dia nak buat korban. Mana patut dia dahulukan? Kalau dia ada duit boleh buat dua-dua. Kalau dia ada duit kalau dia ada duit terhad, macam mana pula dia nak buat korban dengan akikah tu? Contohnya. Yang kedua, kalau satu orang tu, dia kata, Ustaz, saya ingat nak buat korban. Tapi saya dapat tahu, saya ni diri sendiri pun belum lepas. Saya ni belum diakikah, Ustaz, masa kecil. Mak saya, arwah mak saya tak pernah buat. Orang dulu bukanlah mampu. Kadang tak tahu, kadang memang tak ambil berat, kadang apa. Rupanya saya sendiri tak lepas lagi, akikah saya belum. Boleh ke saya buat korban? Tembung akikah korban ni, insya-Allah kita akan lihat dalam pertemuan yang akan datang. Ustaz, sebelum Ustaz tutup, tanya sekali boleh Ustaz? Tadi menyambung tentang Ustaz kata kita buat korban di luar negara tu kan? Memang apa yang berlaku lah bila kita dah hantar duit semua, dia balas WhatsApp kita, dia mengatakan dia sebagai wakil dan sebagainya. Tapi kita semua menyerahkan dia pada dia semua tu dengan ber-WhatsApp je. Kita tak jumpa dia Ustaz. Tak jumpa tak apa. Yang penting ada akadnya. Telefon ke apa ke, saya wakilkan kepada pihak tuan. Ataupun ada tulis, ada sign ke, ada apa ke. Ataupun kita tulis. tak dapat bercakap dengan dia Ustaz. Kita tak telefon, kita pakai WhatsApp je tu. Boleh Ustaz? Boleh. Saya mewakilkan kepada tuan. Siapa nama tuan? Gini. Untuk pembelian binatang korban. Untuk satu pembelian. Yang kedua sembelihan. Yang ketiga untuk niat. Kalau kita tak buat niat sendirilah. Kalau kita kata niat, kita cuma wakilkan dua saja. Pembelian binatang korban dan sembelihan korban. Kena sebut pembelian binatang korban dia Ustaz? Beli. Sebab kita dah bagi duit, mana boleh dia pakai duit kita. Macam tadilah. Mana boleh saya jualkan barang kedai sebelah saya. Bila dia dah wakilkan pada saya, baru saya boleh jualkan. Mana boleh dia ambil duit kita, dia buat pembelian pula, dia buat pembelian tu. Kalau saya bagi duit tu untuk dia, lain. Dah jadi milik dia. Sekarang saya tak bagi dia. Saya bagi untuk apa? Untuk dia belikan. Maka dia tak boleh ambil duit saya. Dia beli-beli suka hati pakai duit saya.
Dia kena beli sebagaimana apa yang saya wakilkan kepada dia. Ya. Satu lagi semalam saya tengok dalam chat, tapi sebab Ustaz nak cepat kan. Tentang saya pergi ke Mekah, saya menunaikan haji. Di sana saya buat korban seekor unta sebab saya memang 7 keluarga. Satu anak 5 termasuk suami isteri 7 orang. Tapi saya jahil Ustaz masa tu. Saya tak beritahu anak-anak saya buat je macam tu. Saya wakilkan pada orang yang menerima korban tu, saya nak buat korban seekor unta untuk 7 saya satu keluarga. Itu je saya cakap. Untuk anak-anak dan suami saya. Tapi saya tak beritahu anak saya cuma beritahu suami saya je. Itu pun saya beritahu suami saya selepas saya dah bayar. Sebab masa tu masa orang tengah collect duit korban, jadi saya tu bayar macam tu dulu. Macam mana tu Ustaz? Macam gitu lah. Macam gitu. Maksudnya kita niat, kita dah buat tu kita sebab kita niat nak buat korban. Kita beritahu suami kita lepas kita bayar. Tapi sebelum binatang tu dikorbankan, dia pun boleh niat. Ketika binatang diasing, ketika binatang diserahkan, masa nak sembelih, semua ada waktu niat, boleh, tak kisah. Jadi maknanya Hajar dengan suami dah niat. Cuma anak-anak tak tahu. Anak-anak tak tahu sampai dah sembelihan, kira untuk anak-anak dikira sebagai sedekah. Sedekah biasa. Tapi untuk kita dengan suami selesai. Ya, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Wallahu a'lam. Ustaz nak tanya sikit boleh? Fakir ni dia tak mampu nak beli walaupun sekilo daging je. Dia punya ukuran dia kalau fakir tu keperluan makan satu hari, dia punya pendapatan dia untuk makan dia bawah daripada 50% keperluan. Contoh kalau satu hari tu makanan kos makan dia RM30, tapi gaji dia cuci pinggan satu hari RM10, satu hari RM12. Macam tu lah. Itu dia panggil fakir lah. Okay. Tapi sekarang tak ada lagi kan orang macam tu. Yang makcik tengok lah dekat kampung macam semuanya macam kira berkemampuan lah. Kita kena cari di luar sikit daripada kawasan kita. Tapi dekat kampung makcik tu kalau tiap-tiap tahun buat kurban macam 2-3 ekor. Macam tu ada pula MB bagi kadang-kadang 3 ekor. Untuk kurban. Jadi dah banyak kan. Jadi dia bagikan kurban tu dekat kampung tu je dalam penduduknya dalam sekitar 100 penduduk. Itulah yang kira korban dia tu kira dapat pahala korban ke tak? Itulah yang saya risaukan tu. Sebab tu yang kita berkongsi ilmu korban ni. Sebab kita nak siapa yang terlibat helwa apa semua, paling kurang contoh yang saya buat tadi tu masuk dalam tong sampah tu, kita cari amil, ada amil zakat. Amil zakat tu dia tu ada bahagian agihan, dia tahu mana tempat orang fakir miskin. Nanti berhubung tempat makcik tu dia terus ditimbang cuma terus hantar rumah-rumah macam tu, dia tak ada cari pakir pun tengok kan. Sebab tu kita ajak mereka untuk ikut Gema Nur Iman pada Isnin depan insya-Allah. Ada penjelasan dia insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih. Saya serahkan semula kepada pengacara majlis. Silakan. Okey. Masa ingat tak mengizinkan kot. Ustaz. Kita kelas pukul 8 Ustaz. Kelas kedua dah ada menunggu. Ya, betul. Jadi kita mana yang ada kemuskilan tu kita tangguh minggu depan boleh? Boleh. Silakan. Boleh. Mak Jah nak tanya boleh weh. Tangguhkan. Sebab ramai yang nak tanya ni. Okey, kita tutup dulu kuliah kita. Alhamdulillah. Amin. Allahumma ya amin. Jazakallah khairan kasiran. Al-Fadil Ustaz Elin Aminin Muhammad Saleh yang telah pun menyempurnakan kuliah kita pada pagi ini. Mudah-mudahan kepada yang diuji dengan pelbagai penyakit Allah berikan syifa yang sempurna, dan terima kasih kepada tazkirah hari tentang sambungan korban. Mudah-mudahan huraian secara terperinci tentang pelaksanaan korban dapat difahami dengan jelas dan dapat tingkatkan ilmu kita tentang korban, dan mudah-mudahan kita teruskan bersama dengan Ustaz untuk tahu lagi tentang pelaksanaan korban ini insya-Allah. Terima kasih kepada tim Gema Nur Iman, terima kasih kepada para jemaah. Semoga hari ini Allah berikan keberkahan
dan kemudahan dalam setiap langkah kita menuju kebaikan dan dihindari dari bala bahaya dan membuka segala pintu rezeki kita di manapun kita berada, insya-Allah. Kuliah kita seterusnya bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Fazrul Rahimi. Pukul 8 Ustaz pun ada di talian untuk tafsir surah An-Nur. Jadi sebagai penutup sekali lagi silakan Ustaz untuk membaca tasbih kafarah menutup kuliah dan dengan surah Al-As, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Terima kasih semua.